Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kepada semua anak-anak murid Ustazah, anak-anak tahun 1 yang baru masuk tahun 1 tahun ni ya. Okey, apa khabar semua kamu? Walaupun kamu dekat rumah, kita tak bertentang mata tapi kita masih boleh lagi belajar di alam maya. Okey, insya-Allah kita sama-sama atasi, kita sama-sama belajar walaupun di mana saja kita berada. Okey. Saya yakin anak-anak Ustazah untuk tahun 1 ni boleh belajar walaupun duduk di rumah. Okey, untuk hari ni kita akan belajar untuk subjek ibadah. Okey. Untuk tahun ni Ustazah yang akan ajar kamulah untuk subjek ibadah dan nama Ustazah Nur Al-Badriyah. Okay, boleh kamu panggil Ustazah Al-Badriyah pun boleh. Okey. Okey, jadi saya nak share dengan kamu apa yang kita akan belajar untuk tahun ni. Okey. Mari kita tengok. Okey, subjek ibadah untuk tahun 1. Okey. Kita tengok kat sini, saya nak terangkan sebelum kita mula tajuk yang akan kita belajar hari ni. Saya akan rangkumkan semua tajuk dalam ibadah yang kamu akan belajar pada darjah 1 ataupun tahun ni lah. So kita ada 4 tajuk Kita ada 4 tajuk. Tajuk yang pertama, kalau kamu boleh tengok ni yang saya tunjuk ni. Tajuk yang pertama adalah konsep kehambaan dalam Islam. Maksudnya kehambaan dalam Islam, hamba. Okey, nanti kita akan belajar ya. Okey. Yang kedua, kita ada tajuk yang kedua ya. Konsep kebersihan dalam Islam. Konsep kebersihan dalam Islam. Ini yang kamu akan belajar untuk tajuk yang kedua. Okey. Tajuk yang ketiga, taharah dan bahagian air. Apa tu taharah tu? Nak dengar taharah? Apa maksud taharah? Dan bahagian air, ada bahagian ke air ni? Nanti kita akan belajar Okay, apa maksud taharah dan bahagian air ada berapa? Nanti saya akan ajar kamu. Itu tajuk yang ketiga. Nanti lambat sikit lah kamu belajar. Kita belajar tajuk yang pertama dulu ya. Okey, dan yang terakhir, tajuk yang terakhir adalah tajuk yang keempat. Apa yang kamu akan belajar adalah tentang solat. Saya percaya dalam tahun 1 ni semua dah faham apa itu solat, betul? InsyaAllah rasanya semua dah solat kat rumah kan? Okey, nanti ini adalah tajuk-tajuk yang kita akan belajar. Okey. Seterusnya, ni. Kita akan belajar hari ni untuk hari ni ya. Tajuk yang pertama iaitu konsep kehambaan dalam Islam. Okey. Untuk bila saya mengajar, saya tak nak saya seorang yang baca dan kamu tengok. Saya tak nak macam tu Apa yang saya nak, bila saya baca, kamu ikut saya baca dan nanti Taza akan terangkan supaya kamu lebih faham. Bila kamu baca, nanti akan sampai dekat kepala. Nanti kamu akan ingat. Kalau kamu dengar je Taza cakap, takut kamu lupa. Okey. So, tadi tajuk pertama apa tadi? Konsep kehambaan dalam Islam. Okey. Baca dengan Ustazah boleh? Okey, unit 1. Okey, baca ya. Pengertian kehambaan dalam Islam. Okay. Pengertian kehambaan dalam Islam. Ataupun kita panggil ubudiyah. Okey. So, mari kita tengok apa maksudnya. Allah pencipta manusia. Okey, siapa yang mencipta kita? Allah. Tiada lain selain Allah. Okay, tak ada Tuhan lain yang sembah kita
mencipta, kita kena percaya yang mencipta manusia dan mencipta sekalian makhluk yang dekat bumi ini hanyalah Allah. Okey. Dan dikata apa pula? Okey, baca dengan Ustazah. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Okey, semua makhluk yang ada di muka bumi ini ciptaan Allah. Ni yang saya cakap tadi lah. Semua yang ada dekat muka bumi ni, semua siapa yang cipta? Allah. Jangan cakap orang lain selain Allah ya. Hanya Allah yang cipta sekalian makhluk yang ada di muka bumi ini. Okay. Alright. So, yang kedua. Mari kita baca. Kita telah diciptakan oleh Allah. Kita telah diciptakan oleh Allah. Okey, siapa yang ciptakan manusia? Siapa yang ciptakan diri kita ni yang cantik, yang comel, yang handsome ni? Allah. Okey, seterusnya semua makhluk yang dicipta Allah adalah hamba kepada Allah. Semua makhluk yang dicipta Allah adalah hamba kepada Allah. Okay, apa maksudnya? Maksudnya semua apa yang Allah cipta ni, kita ni adalah hamba kepada Allah. Apa tujuan Allah ciptakan kita? Adalah untuk beribadah kepada Allah. Menghambakan diri kepada Allah. Bukan patung, bukan pokok. Hanya kepada Allah yang kita sembah. Jadi kita ni adalah hamba kepada Allah. Okey, dan yang terakhir, saya adalah, ikut saya dah. Saya adalah hamba kepada Allah. Saya adalah hamba kepada Allah. Kena yakin ya, kita adalah hamba kepada Allah. Okey anak-anak Ustazah. Seterusnya, kamu boleh tengok slide yang Ustazah tunjuk ni. Okay, boleh baca tajuk dekat atas. Okay, Ustazah tunjuk ni. Proses pembesaran manusia. Proses pembesaran manusia. Maksudnya, okay, ini adalah proses pembesaran manusia. Okay, daripada kita lahir daripada perut ibu kita, kita lahir tu kita jadi baby. Ni baby ni. Lepas tu kita membesar menjadi kanak-kanak. Then lepas tu kita membesar lagi, besar sikit. Lepas tu membesar lagi jadi macam abang kita. Dan besar lagi jadi macam ayah kita. Jadi dewasa. Dan kita akan membesar menjadi atuk ataupun nenek. Itu adalah proses pembesaran manusia. Okey, jelas? Boleh semua? Alright. Okey, ini adalah dalil nakli Allah menjadikan manusia. Okey, kalau orang tanya apa dalil nakli Allah menjadikan manusia ni? Okey, ini surah dia. Okey, surah dia apa? Khalaqal insan, yang bermaksud Allah kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan manusia, bukan orang lain bukan siapa-siapa patung ke yang mencipta kita, tapi Allah yang mencipta
manusia. Kita kena percaya dan yakin. Okey, sebab kita orang Islam daripada surah apa ni? Surah Ar-Rahman ayat 3. Okey. Dan so tolong ingat, ini adalah dalil nakli Allah menjadikan manusia daripada surah Ar-Rahman ayat 3. Okey. Seterusnya, manusia hamba Allah. Okay, ikut Ustazah ya. Manusia hamba Allah. Okay, kita baca yang pertama. Manusia sebagai hamba Allah wajib patuh kepada Allah. Okay, ulang sekali lagi. Manusia sebagai hamba Allah wajib patuh kepada Allah. Okey, kita ni adalah hamba Allah. Macam saya tadi, yang saya cakap tadi, manusia adalah hamba Allah. Saya adalah hamba Allah. Bila kita hamba Allah, jadi kita kena patuh setiap suruhan Allah. Apa yang Allah suruh, kita kena buat. Apa yang Allah tak bagi, apa yang Allah larang, kita tak boleh buat. Itu adalah tugas kita sebagai hamba Allah. Okey, jelas? Seterusnya, manusia wajib melakukan segala suruhan Allah. Ini yang saya cakap tadi kan. Manusia ni wajib buat segala suruhan Allah. Kalau Allah kata solat, kita kena solat. Kalau Allah kata kena puasa, kena puasa. Siapa yang tak solat, siapa yang tak puasa, siapa yang tak buat apa yang Allah suruh akan mendapat dosa. Bila dapat dosa, kita kena masuklah api neraka. Jadi nak tu kita masuk api neraka, semua takut nak masuk api neraka, betul? Semua nak masuk syurga kan? Jadi kita kena patuh apa yang Allah suruh. Okey? Okey, bagus semua. Yang ketiga, manusia juga wajib meninggalkan segala larangan Allah. Okey, kita ulang sekali lagi. Manusia juga wajib meninggalkan segala larangan Allah. Okey, apa yang Allah suruh kita tinggal, apa yang Allah tak bagi kita buat, kita tak boleh buat. Tadi apa yang Allah suruh buat, kena buat. Tapi ini apa yang Allah kata jangan buat. Jangan minum arak, jangan melawan ibu ayah. Kita tak boleh melawan ibu ayah. Kita tak boleh minum arak. Okey, tak boleh buat apa yang Allah larang. Tapi kalau buat juga apa jadi? Dapatlah dosa, masuk api neraka. Tak nak kan? Jadi kena dengar apa yang Allah suruh dan jangan buat apa yang Allah larang. Okey. Seterusnya, baca dengan Ustazah. Kewajipan ini akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Okey, kewajipan ini akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Okay, maksudnya bila kita dekat akhirat nanti, apa yang kita buat, apa yang kita tinggal, Allah akan tanya. Dia akan tanyalah, kamu solat ke tak solat dekat muka bumi? Aku suruh kamu solat tak? Puasa tak? Pergi haji tak? Apa yang kita buat akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Takut kan? Jadi kena ikut perintah Allah. Okey, seterusnya yang terakhir,
taat kepada Allah dalam melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya adalah ibadah kepada Allah. Sekali lagi kita baca. Taat kepada Allah dalam melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala larangannya adalah ibadah kepada Allah. Okey, maksudnya apa yang Allah kata jangan buat, kita pun tak buat. Okay, Allah kata solat, kita pun solat. Apa yang kita ikut ni, kita tinggal apa yang Allah larang, kita buat apa yang Allah suruh. Itu semua adalah ibadah. Bila ibadah, kita dapat pahala. Bila kita dapat pahala, kita bolehlah masuk syurga. Kita kena himpun banyak pahala supaya kita boleh masuk syurga. Sebab saya yakin dan saya percaya semua orang nak masuk syurga. Saya pun nak masuk syurga. Anak-anak semua pun nak masuk syurga. Betul? Kita tak nak masuk neraka. Takut. Kita nak masuk syurga. Sebab syurga tu adalah tempat yang sangat indah. Okay? Kita nak apa pun, kita cakap je semua dapat. Tapi dengan syarat kita kena ikut apa yang Allah suruh dan kita kena tinggal apa yang Allah larang di muka bumi ini. Barulah kita dapat ganjaran pahala dan masuk syurga. Okey, so jadi apa yang adik-adik buat? Maksudnya Allah kata solat, kita solat. Jangan melawan ibu ayah, kita tak melawan ibu ayah. Itu adalah ibadah. Okey. Di sini ada aktiviti. Okey. Ustazah nak kita jawab sama-sama. Okey, jawab sama-sama dengan Ustazah. Walaupun Ustazah dekat sini, kamu dekat rumah. Kita cuba jawab sama-sama ya. Okey, apa soalan dia? Baca dengan Ustazah. Tandakan right pada perkara suruhan Allah dan tandakan pangkah pada perkara larangan Allah. Okey, maksudnya kena buat apa ni? Tanda right pada suruhan. Apa yang Allah suruh tu, kita kena tanda right. Okey. Apa yang Allah larang, kita kena pangkah. Okey, mari kita tengok gambar yang pertama. Tengok dia buat apa tu? Cuba jawab, dia buat apa? Saya dengar ni apa yang kamu jawab. Okey, dia buat apa? Dia buang sampah, dia minum air, lepas tu jalan-jalan dekat taman, piu, dia buang macam tu. Dia tak bubuh dalam tu sampah pun, dia tak jaga kebersihan. So jadi itu suruhan Allah ke larangan Allah? Cuba jawab. Apa? Ya, itu adalah larangan Allah. Jadi nak pangkah ke nak right ni? Kita kena pangkah. Okey, yang kedua. Nampak tak ni gambar saya tunjuk ni? Dia buat apa tu? Mencuri. Mencuri duit. Tak kisahlah ni dia mencuri duit. Tak kisahlah kalau dia curi barang ke, dia curi apa-apa pun. Kalau mencuri suruhan Allah atau larangan Allah. Cuba jawab. Suruhan atau larangan? Okey, mencuri adalah larangan. Allah kata jangan mencuri. Siapa yang mencuri nanti dapat dosa. Sepatutnya Allah kata dalam Al-Quran, siapa yang mencuri kena potong tangan. Tapi kita tak adalah potong tangan. Tapi dekat akhirat nanti akan ada balasan dia, balasan buruk. Okey, jadi jangan mencuri ya. Kalau nak kena buat apa? Kena minta elok-elok. Okey, kalau orang tak bagi jangan ambil.
Kalau orang bagi, kita ambil. Okey. Gambar yang ketiga. Okey. Buat apa tu? Siapa pandai baca? Okay, siapa yang pandai baca boleh baca. Siapa yang masih tak boleh nak baca Jawi, boleh ikut Ustazah baca sama-sama tau. Okay. Menolong. Yang dia kata apa ni? Menolong orang. Okay. Nampak tak? Kawan dia jatuh basikal. Lepas tu dia nampak kawan dia jatuh basikal, dia pun tolong. Kamu pun nampak kawan kamu jatuh basikal, kamu datang, kamu tolong dia. Okay. So, itu suruhan atau larangan. Mana satu? Semestilah adalah suruhan Allah. Sebab Allah suruh kita buat baik dengan sesama manusia. Jangan buat jahat je. Buat jahat tu Allah larang. Tapi buat baik sesama manusia itu adalah suruhan daripada Allah. Jadi kita kena right. Okey, so jawapan dia right ni. Dan yang gambar yang keempat, okey, nampak tak dia buat apa tu? Pakcik-pakcik abang-abang tu buat apa? Dia solat berjemaah. Okey. Solat berjemaah adalah suruhan ataupun larangan Allah. Mana satu? Allah suruh ke kita solat jemaah? Tak ke? Ataupun Allah memang suruh kita solat berjemaah? Okey, jawapan dia suruhan Allah. Boleh kalau kita nak solat seorang-seorang, tapi lagi best kalau kita solat berjemaah, sebab Allah kata kalau solat berjemaah lagi banyak pahala. Kita solat sama je, solat zuhur. Tapi kalau solat seorang dapat satu je pahala. Tapi kalau kita solat berjemaah, kita dapat banyak pahala. Jadi kita nak mana? Mestilah kita nak banyak, betul? Cuma sebab kamu tak nampak pahala tu. Tapi kalau kita nampak tengok pahala, mesti orang berebut-rebut nak yang banyak. Sekarang ni semua orang nak yang satu je sebab nak cepat, betul? Okey, jadi sebab tu Allah saja tak nak bagi nampak pahala dosa tu. Kalau nampak pahala tu macam mana, semua orang nak ambil. Okey. Okey, seterusnya apa lagi? Okey, unit yang kedua. Kita baca ya, dalil nakli tentang kehambaan kepada Allah. Okey, ini adalah dalil nakli tentang kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kat sini ada satu dialog ataupun temu bual di antara antara Ahmad dan Atuk. Ahmad dan Atuknya ya. Okey, baca dan fahamkan dialog di bawah. Okey, mari kita baca apa Ahmad dan Atuk dia bercakap ni, bersembang apa ni. Okey, Ahmad cakap apa? Atuk, apakah tugas utama manusia sebagai hamba Allah? Okay, Ahmad tanya Atuk, apa tugas kita manusia ni sebagai hamba Allah? Kita kena buat apa? Okay, Atuk dia jawab, tugas utama manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ialah beribadah kepadanya seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Okay, Allah sebut apa? Okay, Atuk dia kata tugas manusia ni sebagai hamba. Kita ni hamba. Seperti kena apa? Kena beribadah kepada Allah. Seperti Allah dah sebut dalam Al-Quran, Allah kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Okay, lepas tu Muhammad Ahmad pun cakap, apa maksudnya Atuk? Tak faham lah. Okay, Atuk pun jawab, maksudnya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan
untuk beribadah. Tadi ayat Quran tadi maksud dia Allah kata Allah tak jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Maksudnya Allah ciptakan kita manusia dan jin tu adalah untuk beribadah. Ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Okey, Bahasa Ahmad bercakaplah. Terima kasih Atuk. Sama-sama, Atuk dijawab. Okey, tu gambar Atuk dan Ahmad dekat bawah tu. Okey, baca ayat Al-Quran di bawah. Okey, dalil nakli tentang kehambaan kepada Allah. Ni yang kita baca tadilah. Yang masuk dia tadi. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah. Yang Atuk dia cakap tadi. Okay, daripada surah Az-Zariyat ayat 56. Ini apa yang Allah cakap dalam Al-Quran. Okay. Allah jadikan kita ni manusia dan jin adalah untuk beribadah. Okey, sampai situ saja pelajaran kita minggu ni. Okey. Jadi Ustazah harap kamu boleh jadi Ustazah harap kamu boleh faham apa yang Ustazah sampaikan hari ini dan apa yang kita belajar hari ini, dan kamu boleh ingat apa yang kita pelajari hari ini. Okey, sebelum kita masuk tajuk lain di minggu hadapan. Jadi kita ulang sikit. Kita ni apa tugas kita adalah sebagai hamba Allah. Okey. Jadi buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, itu adalah ibadah. Jadi jangan lupa ya anak-anak, apa yang Allah suruh kena buat, kena solat, kena puasa, kena bayar zakat, kena pergi haji kalau ada duit. Selain itu apa lagi Allah suruh? Buat baik dengan manusia, buat baik dengan haiwan. Walaupun haiwan, tapi haiwan tu juga makhluk Allah. Kita tak boleh buat ikut suka hati kita je, tak boleh sepak, tak boleh buat bukan lah. Jadi kita kena sayang semua makhluk Allah. Okay? Jadi apa yang Allah larang tak boleh buat. Tak boleh mencuri, tak boleh sakiti hati orang, tak boleh melawan cakap ibu ayah. Jadi jangan buat apa yang Allah larang. Okey, so setakat itu saja adik-adik, anak-anak Ustazah yang Ustazah kasihi semua. Jadi kita jumpa lagi minggu depan ya. Okay, dalam subjek ibadah. Okey, Assalamualaikum semua. Okey anak-anak, untuk tugasan kamu hari ni, kamu perlu sediakan sebuah buku. Okey, buku tulis yang kamu dah dapat. Okey, macam ni ya, buku tulis. Okey, kamu boleh jadikan sebagai buku ibadah. Okey, kamu bolehlah tulis dekat situ nama kamu, kelas. Kalau belum tahu kelas, biarkan saja dulu. Mata pelajaran kamu boleh tulislah mata pelajaran ibadah, dan nama guru boleh tulis nama guru, nama Ustazah Al-Badriyah pun boleh, ataupun Ustazah Nur Al-Badriyah pun boleh. Okey. Jadi buku ni dia ada dua ya. Ni di bahagian di sebelah belakang. Ini di bahagian depan. Okey, tapi untuk ibadah ataupun untuk apa-apa saja pelajaran yang melibatkan tulisan jawi, kamu perlu mula menulis daripada belakang. Okey, tengok ni yang ada tulisan jawi ni. Okey, jangan tulis dekat depan ni ya. Jangan tulis sebelah depan ni. Nanti salah. Okey, kamu kena tulis. Okey, buka sebelah sini. Kamu tulis dari sini. Okey, buka sebelah belakang dia. Okey, boleh? Okey, belah belakang ya. Okey, dan apa yang perlu kamu buat?
kamu garis, gunakan pembaris. Okey, gunakan pembaris. Garis tepi macam Ustazah garis ni. Okey, garis. Kemudian kamu tulis hari ni, hari Selasa. Okay, Selasa. Dan berapa hari bulan? 2 hari bulan 2 2021. Dan ambil pembaris, garis elok-elok. Ni tak ada garis ya. Okey, kamu kena guna pembaris. Okey, ringkas je. Okey, yang pertama kamu tulis huruf Ain, Ba, Alif, Dal, Ta. Ibadah. Okey, boleh? Okay, nombor 1 Nombor 2, apa perlu kamu tulis? Kamu tulis hamba. Tulis huruf ha simpul, mim. Lagi apa lagi? Huruf. Okey, kemudian ba, alif. Hamba. Okey. Okey, ni kamu boleh gabungkan. Okey, belajar menulis mim, ba, alif. Hamba. Okey, yang ketiga. Okey, 4 je kamu perlu tulis. Kamu perlu tulis alif, lam, ha. Okey. Jadi sambungan dia akan jadi Allah. Okey. Nombor 4. Selang sebaris ya. Okey, nombor 4. Apa? Makhluk. Tulis huruf mim, huruf qaf, lam, waw, qaf. Okey, makhluk. Okey, kamu boleh sambungkan. Jadi makhluk. Okey, jadi itu saja tugasan kamu hari ini. Jadi kita jumpa minggu depan ya. Okey, semua Ustazah harap boleh siapkan tugasan kamu masing-masing. Okey, assalamualaikum semua.